Ayat berapa ya? Hari ini ayat 40 Ustaz. Minggu lepas ayat 39 yang tentang riba tu. Hari ini sambung ayat 40. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbana yassir wa la tu'assir, Rabbana tammim bil khair, Rabbi zidni ilman, amin ya rabbal alamin. Ustaz, silakan kita sambung ayat 40 hari ini, Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ayat yang ke-40 surah Rum. Allahul ladzi khalaqakum summa razaqakum summa yumitukum summa yuhyikum. Hal min syurakaikum may yaf'alu min dzalikum min syai' subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Allah lah yang menciptakan kamu kemudian memberimu rezeki. Ayat sebelum ni Allah sebut tentang riba. Riba. Dan pemahaman manusia tentang riba ialah suatu yang bertambah. Suatu yang bertambah, dan Allah sebut fala yarbu indallah. Apa yang yang dianggap oleh manusia sebagai bertambah itu tidaklah diiktiraf di sisi Allah. Dan kemudian pada ayat 40 Allah bagi tahu Allah lah yang menciptakanmu, kemudian Dia yang memberi kamu rezeki. Dan Allah tidak mungkin beri rezeki pada manusia dalam bentuk harta riba. Dalam bentuk harta riba. Summa yumitukum, dan pemberian rezeki ini pun terhad masanya. Kerana kamu semua akan mati. Summa yumitukum, summa yuhyikum, dan kamu akan dibangkitkan semula. Dan bila Allah kata Allahul ladzi khalaqakum, dialah solely, dialah satu-satunya yang menjadikan kita, yang menciptakan kita. Dan kenapa kita tidak mampu untuk taat padanya sahaja? Kalau hanya Dia yang menciptakan kita. Summa razaqakum, kemudian Dia yang, setelah Dia menjadikan kita, Dialah yang mencukupkan segala rezeki dan keperluan kita. Dan bila Dia yang mencukupkan, kenapa kita nak minta rezeki selain dari Allah? Kenapa kita nak minta rezeki kepada yang lain? Dan sebelum itu disebut tentang riba kan? Riba. Orang-orang yang memberi pinjaman kerana nak menindas orang lain. Dan kenapa dia boleh beri pinjaman? Pertamanya sebab dia ada rezeki lebih. Along kan? Dia ada rezeki lebih. Orang nak pinjam 5,000 hari ini, dia boleh bagi. Dia boleh bagi, tapi bayar balik berkali ganda. Dan sekarang Allah nak bagi tahu pada kita, janganlah buat begitu. Kerana rezeki itu Allah yang beri. Kalau nak rezeki lebih, maka mintalah dengan Allah. Berusahalah dengan cara yang Allah redha. Bukan dengan main forex. Bukan dengan main menggunakan instrumen dia melabur menggunakan instrumen-instrumen
yang tidak patuh syarak, tidak patuh syariah. Dan sebenarnya ada banyak cara lain, nak tak nak sahaja, nak atau tak sahaja. Contohnya, tuan-puan biasa tak pergi Bangi. Petang-petang orang pergi taman dekat Bangi tu. Dekat dengan UKM ada tasik, petang-petang orang akan beriadah pergi taman tu. Dan setakat pemerhatian saya, belum ada lagi orang buka buka but kereta untuk jual air mineral. Siapa-siapa yang haus, dahaga, boleh beli air mineral. Kalau kita ambil, kalau beli satu karton air mineral tu 24 24 butir, 24 biji, 24 buah, 24 botol air mineral. Kos dia mungkin jatuh satu botol tu kurang dari RM1. Cuba jual RM1. Sebab air mineral dia tahan lama, dia tak ada expired. So minggu ni kita jual, besok jual lagi. Kan benda boleh je diusahakan, boleh saja diusahakan benda-benda yang baik melalui perniagaan yang saling redha meredai. Ada banyak cara lain untuk kita dapatkan rezeki dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Allah beri ingatan, summa yumitukum summa yuhyikum. Setelah Allah jadikan kita, Allah beri kita rezeki, sampailah bila ajal kita yang telah ditetapkan telah habis waktunya, maka kita bakal mati. Kemudian kita dihidupkan semula. Hal min syurakaikum, kemudian Allah tanya, ada tak syarikat-syarikat, sekutu-sekutu yang kamu sekutukan dengan Allah? Man, siapa-siapa, mana-mana sekutu tu, yaf'alu min zalikum min syai'. Boleh buat apa yang Allah dah buat. Ada tak? Ada tak sekutu-sekutu lain yang kamu sekutukan dia dengan Allah yang boleh buat seperti mana yang Allah buat? Allah cipta, beri rezeki, dimatikan dan dihidupkan semula. Dan proses itu berlaku kepada setiap manusia dengan kadar-kadar yang sangat berbeza. Imam Nawawi 45 tahun. Sekarang dalam proses sudah pun dimatikan. Sedang menunggu untuk dihidupkan. Nabi Adam 1000 tahun. Sudah dalam proses dimatikan dan sedang menunggu dihidupkan. Semua itu dengan kadar-kadar berbeza. Tapi ada juga manusia masih tak mahu faham. Malah sanggup untuk meninggalkan agama ini kerana tak faham. Sanggup untuk tinggalkan agama ini kerana tak faham. Sebab tu Allah tanya semula kepada mereka, ada tak sebarang tandingan bagi Allah tu yang boleh buat apa yang Allah dah buat? Sebelum ni Allah bagi tahu tentang 6, 7 tanda-tanda Allah tu berkuasa. Dan sekarang Allah datangkan dalam bentuk satu frasa bukti kekuasaan Allah. Paling tidak boleh tak apa yang kamu sembah, apa yang kamu minta tolong itu beri rezeki pada kamu. Kemudian mematikan dan hidupkan semula. Maka sememangnya apa yang dibuat oleh manusia yang tak faham ini adalah sia-sia. Kerana sembahan-sembahan mereka itu langsung tidak mampu dan tak mampu untuk buat apa-apa. Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. So kalaulah Tuhan-Tuhan selain Allah itu tidak mampu untuk berbuat apa-apa, dengan erti kata lain mereka tidak setanding dengan Allah, maka sememangnya dan selayaknya Allah itu maha suci lagi tinggi dari apa yang manusia pernah gambarkan. Dari apa yang manusia pernah angkat entiti-entiti lain sebagai sembahan.
Okey, kemudian ayat 21 kerana ada manusia yang masih mempertahankan status quo. Dia masih tak nak sembah Allah dan dia kekal dengan dia punya prinsip. Dia kekal dengan pegangan dia. Maka Allah datangkan ayat yang menyatakan keburukan syirik. Dan syirik itu dia mendatangkan keburukan sejak dari dunia lagi. Sejak dari dunia lagi. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyuziqahum ba'dallazi 'amilu la'allahum yarji'un. Telah nyata kerosakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. Zaharal fasadu fil barri wal bahr. Kalau kita menentang apa yang Allah tetapkan, ajaran dia, maka sudah tentu apa yang kita buat itu akan merosakkan sesuatu, terutamanya alam ini. Confirm. Dan bila sebut tentang fasad, dia diterjemahkan sebagai kerosakan. Dan bahasa yang lain kita panggil sebagai korup. So apa maksud korup dalam ayat ni? Dua kesalahan yang disebut sebelum ayat ini ialah riba dan syirik. So kerana dua perkara ini, manusia akan melakukan korup, melakukan kerosakan di daratan dan di laut. Riba misal kata. Macam mana dia nak dapatkan duit untuk bayar hutang riba dia? Dia kena jual hasil alam. Dia kena dapatkan duit lebih. So bermulalah dia buat kerosakan daripada dia jual hasil alam dengan kadar luar dari biasa. Kan habis hutan-hutan ditarah. Dan akhirnya berlakulah seperti yang berlaku dekat Baling, dekat Gunung Jerai, di Kelantan, di Pahang. Kerana wang, kerana duit. Sebab hidup dia bertuhankan pada kehendak nafsu. Keinginan dia sudah menjadi ilah, sudah menjadi Tuhan. So kerana riba dan syirik, dia akan menghasilkan korup. Kan lautan juga dirosakkan kerana nak dapatkan untung yang berlipat kali ganda. Dulu di Netflix ada sebut tentang bagaimana laut itu dijadikan korup. Kan nelayan-nelayan moden yang menangkap ikan dengan cara yang sangat tak patut diguna pukat harimau. Pukat harimau ni segala bentuk makhluk, anak ikan pun tak terlepas. Alasan dia apa? Oh, sebab nak memenuhi keperluan gizi makanan manusia. Sedangkan banyak je
sumber-sumber lain. Kalau di Jepun tu, dah habis tempat untuk tangkap ikan. Dia kan suka ikan apa? Ikan salmon. Bukan salmon. Apa ya nama ikan tu? Mahal harganya. Bukan tuna, Ustaz. Tuna, yes, tuna. Ikan tuna di Jepun. So yang kita kata Jepun punya peradaban yang tinggi, rupanya mereka masih lagi ada sisi yang nampak kerakusan mereka tu. Dan kerosakan-kerosakan ini membawa bahaya kepada kelangsungan hidup kita. Kalau selama ni kita belajar oksigen itu dihasilkan daripada tumbuh-tumbuhan, pokok. Rupanya di laut antara yang paling banyak menghasilkan oksigen ialah plankton. Plankton hampir 70%, kalaupun tidak 80%, oksigen di muka bumi ini dihasilkan oleh plankton. Plankton ini menjadi makanan kepada ikan paus. Ikan paus. Dan bila ekosistem di laut itu terganggu, maka penghasilan plankton di laut sudah semakin kurang. Dan ikan paus sudah mula menyusut. Dan akhirnya kitaran itu akan mendatangkan bencana. Kembali kepada manusia. Zaharul fasadu fil barri wal bahr. Bima kasabat aydin nas. Dan semua kerosakan itu, korupsi itu adalah kerana apa yang kita buat. Bima kasabat, apa yang telah dilakukan. Kasabat, fi'il, madhi. Allah tunjukkan kesan dari kesalahan yang mereka buat. Tapi kesan itu sebenarnya sikit sahaja dari hasil kesalahan yang manusia buat. Kerana kalau Allah beri kesan itu dengan penuh, maka dunia ini dah tentu rosak seperti hari kiamat. Itu yang ada istilahnya apa? Bumi ini heal itself. Sepanjang kita PKP, orang tak bergerak ke sana kemari. Kan dataran di Nepal itu boleh lihat cuaca sangat baik, mereka boleh lihat sejauh 3 km jauhnya atas dataran yang rata. Kenderaan tak bergerak. Allah telah pun buktikan benda tu. Kitalah yang merosakkan, bertanggungjawab untuk merosakkannya. Dan pun begitu, Allah jadikan kerosakan itu dalam bentuk yang sedikit-sedikit. Sedikit-sedikit. Kan sekarang ni diorang punya usaha nak hasilkan kenderaan EV, electric vehicle. Supaya kenderaan-kenderaan yang menggunakan enjin, combustion engine ini dikurangkan penggunaannya. Sebenarnya kalau lihat dalam-dalam untuk menghasilkan EV ni, dia punya nak hasilkan bateri itu, bahan-bahannya lebih kurang. Bahan-bahan yang digunakan untuk hasilkan bateri itu lebih kurang sama pencemaran yang dilakukan oleh kenderaan petrol atau diesel. Sama je. Sebab nak hasilkan bateri itu, kita perlu dapatkan sumber bumi yang tidak sedikit.
Dan bateri itu perlu dikitar semula, dihasilkan. So daripada satu kerosakan kepada satu lagi kerosakan lain. Semua akan terkesan. Walaupun pada dasarnya dia kata, oh, combustion engine tu hanya berjaya membakar bahan bakar, membakar petrol sekitar 20%. Bakinya karbon monoksida. Tapi lihat negara-negara kuasa besar yang berlumba-lumba untuk dapatkan stok petrol, sanggup serang negara orang, rosakkan negara orang, semata-mata nak dapatkan bahan bakar. Sebab akhirnya dia kembali kepada apa matlamat sebenar mereka buat semua ini. Adakah kerana alam atau kerana nak menambah lagi duit di kocek masing-masing? Dia sejarah tu akan berulang sama macam Abraha dulu kan. Abraha serang Kaabah bukan kerana agama tu sendiri, tak. Kerana nak memenuhkan kantung bagi Yaman yang sudah tidak dilawat, tidak menjadi player utama ekonomi di tanah Arab. Semuanya tentang kantung dan kocek masing-masing. Kerana harta. Kerana harta. So, bima kasabat aidin nas. So, bila kita jalankan ketaatan pada Allah dan taat mengamalkan hukumnya, maka sebagai galang ganti, Allah akan beri kemudahan buat kita. Allah akan beri kemudahan buat kita. So, tapi bila kita langgar, bukankah Allah akan beri kita apa? Allah akan mudahkan kita untuk hidup dengan susah. Kan? Apa di ayat tu? Fasanuyassiruhu lil yusra dan fasanuyassiruhu lil usra. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Sebelum tu wa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Siapa yang bertakwa, a'ta wattaqa, rajin memberi, Allah akan mudahkan dia untuk hidup dengan mudah. Siapa yang bakhil, kikir, kedekut, bakhil, kikir, kedekut kan tentang harta. Dia nak dia saja, dia nak monopoli, Allah akan pasti mudahkan hidup dia untuk mencapai kesukaran. Fasanuyassiruhu lil usra. Kan baru-baru ni ada seorang pelajar daripada mana? Sweden ke UK. Dia hasilkan motor elektrik menggunakan kaedah yang non-conventional. Tak perlu guna bateri-bateri ni. Tapi boleh hasilkan tenaga elektrik dengan sangat ringkas dan sangat murah. Dan kita tengok, adakah player-player utama ni, kan pengeluar-pengeluar kereta elektrik ni akan ambil idea budak tu untuk dijadikan industri utama dalam automobil. Allah datangkan cara yang mudah. Diberi ilham kepada orang yang Allah nak. Tinggal lagi giant dalam industri ini nak guna atau tidak. Sebab industri permotoran daripada dulu, mereka bukan saja boleh hasilkan kereta yang tak perlu tukar alat ganti dengan kerap. Boleh.
Tapi sebab mereka punya matlamat ialah duit. Jadi kereta Myvi yang dia jual, ada certain part dalam kereta Myvi itu perlu kerap ditukar. Nak tukar, kena bayar. Bukankah ada dah teknologi yang kita boleh berhentikan kenderaan kita menggunakan magnet? Shinkansen, kereta api laju tu, macam mana dia boleh meluncur dengan laju, dengan sangat cepat? Sebab dia guna teknologi elektromagnetik, guna magnet. Nak berhentikan, guna magnet. Dan pernah diuji bahawa bila guna magnet, telur yang diletak atas apa nama? Atas bekas 4 segi, telur tu tak bergolek bila berhenti. Kenapa dia tak boleh transfer ke kereta? Kereta perlu guna brake pad. So brake pad ni dia akan habis. Bila habis kena ganti yang lain. Kalau guna magnet. Solve the problem, tak perlu alat ganti. So banyak sebenarnya teknologi baru yang dia boleh letak dekat kereta, boleh letak dekat mesin yang tak perlu di-maintain. Tak perlu orang-orang yang beli kereta untuk beli alat ganti, demi alat ganti yang baru. Boleh je. Tapi dia tak buat macam tu pun. Sebab matlamat dia nak duit. Bila sekali jual, lepas tu orang tak datang semula beli, tu rugi lah. Tu rugi. So, bila matlamat dia bukan kerana Allah, maka Allah nyatakan, akan timbullah, zahirlah kerosakan demi kerosakan. Ada ulama yang sebut tentang siapa yang derhaka kepada Allah, bererti dia dia sedang melakukan kerosakan di bumi kerana kelestarian bumi dan langit ini adalah disebabkan ketaatan pada Allah. So siapa yang derhaka, dia sebenarnya sedang buat kerosakan. Kan Imam Abu Dawud pernah meriwayatkan sebuah hadis. Sesungguhnya suatu hukuman had yang ditegakkan di bumi lebih disukai oleh para penghuninya dari mereka mendapat hujan selama 40 hari. Dulu ada parti yang memperjuangkan hukum hudud. Sekarang dah senyap. Dah tak bunyi. Dia sanggup kumpul orang untuk RUU 355. Sekarang dah tak bunyi. Why? Bila? Table dia lah kat parlimen. Kita tengok siapa yang sokong, siapa yang tak sokong. Barulah boleh tahu. Sebelum pilihan raya, sebelum PRU, baru kita tahu mana-mana ahli parlimen yang tak nak sokong. Kan? Ini dikata apa? Oh, tak sempat lah. Tak sempat nak table. Sedangkan kita sudah merdeka lebih daripada 60 tahun. 63, 64 tahun. Dan takkan tak ada kesedaran untuk kita bebas dan lepaskan perundangan kita daripada terikut-ikut undang-undang Westminster. Westminster. Kenapa masih tertakluk kepada Britain? Queen dia dah meninggal. Sedangkan apa yang diamalkan di sana, apa yang diamalkan di India, sangat berbeza dengan tanah Melayu. Itu sebabnya sudah lepas bebas daripada banyak hal dan banyak benda berkaitan dengan masyarakat setempat. Kan?
Kenapa tak ada usaha tu? Dan bila ada hakim-hakim seperti apa? Tun Saleh Abbas come out dengan idea yang berbeza dengan yang lain. Perkhidmatan dia tak lama di tempat tu. Dicantas dan dipangkah awal-awal lagi. So ke mana? Apa sebenarnya yang kita nak bawa ataupun ke mana kita nak bawa negara kita ni? So atau kita mampu untuk menghadap Allah Subhanahu Wa Taala dengan bersandarkan, okey, aku dah buat yang ini, dan bila Allah tanya kenapa had-had Allah tidak ditegakkan, nak jawab apa? Nak jawab apa? Kalau Allah tanya, kenapa had-had Allah, hak-hak Allah tidak ditegakkan? Ada masa untuk berpaling? Atau kita rasa kita nak bersedia untuk untuk bertindak seperti surah Sajdah tu? Kan, kul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum summa ila rabbikum turja'un walau tara izil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim. Allah sebut pada Nabi, walau tara, tak kala engkau melihat Nabi berada di satu tempat, pesalah penjenayah ni berada di tempat yang lain. Nabi menyaksikan mereka tertunduk khusyuk penuh hina depan Allah tak kala mereka melihat apa yang ada depan mata. Nakisu ru'usihim inda rabbihim. Lantas tanpa Allah suruh, mereka sudah mula merayu. Allah tak pun bercakap dengan mereka. Allah datangkan mereka datang hadir di hadapan, tak pun bercakap. Tidak pun dimulakan dengan qala, tak. Mereka terus merayu. Rabbana. Nakisu ru'usihim inda rabbihim, Rabbana absarna, asami'na, farji'na na'mal salihah. Waktu tu baru nak buat. Tapi sekarang ni, kenapa tak sungguh-sungguh? Kenapa tak sungguh-sungguh? Atau kita rasa kita akan menyebelahi Nabi Isa nanti tak kala baginda turun dari langit bagi kali kedua untuk menerapkan hukum dan syariat Islam. How confident we are, kita antara orang yang menyokong baginda. Kalau kita tak ada matlamat daripada sekarang. Kalaupun tidak kita, keturunan kita. Betul ke keturunan kita nanti akan menjadi orang-orang yang menyokong Imam Mahdi atau mendukung dan menyokong Nabi Isa? So seruan, betul tu Kak Harlina, seruan. So zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Tak kala kita berusaha menjalankan mandat dari Allah agar keadilan dapat ditegakkan, maka keberkahan dan kebaikan akan melimpah ruah. Kebaikan dan keberkatan akan melimpah ruah. Dan kemudian Allah kata apa? Liyuziqahum ba'dallazi amilu. Allah zahirkan kerosakan itu di dunia
supaya manusia rasa kesan apa yang dia buat. Supaya manusia rasa kesan apa yang dia buat. Dan rupanya kerosakan itu, hikmah besar dia ialah supaya kita rasa, kita terasa, kita sedar. Dan untuk menyedarkan manusia, harganya besar. Harganya besar. Dengan kata lain, kalau kesusahan di dunia, manusia sudah mula sedar, tak sanggup nak hadapi, maka bagaimana dia mampu sanggup untuk hadapi kesukaran di akhirat kalau dia tak berubah? So, la'allahum yarji'un. Itu di hujung. Allah nak mereka kembali. Allah nak mereka kembali. So, tujuan musibah itu datang adalah untuk sedarkan kita dan supaya kita kembali. Supaya kita kembali. Dalam surah A'raf, Allah sebut, وَبَلَوْنَهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Kami uji mereka dengan kesenangan dan kesukaran. Matlamat ujian itu ialah supaya mereka kembali. So kita diuji supaya kita kembali. Lalu bila kita nak kembali, ready untuk kembali? Okey, ready untuk kembali. Kemudian arahan dari Allah seterusnya, Qul siru fil ard. Dah berjalan. Bukan tadi nak kembali? Iyalah. Kau nak kembali pada Allah kan? Sekarang kau berjalan. Berjalan di atas muka bumi. Pergi melancong. Pergi berjalan. Fanzuru, lihat. Kaifa kana aqibatul ladina min qabl. Bagaimana akibat orang-orang yang terdahulu? Kana aktsaruhum musyrikin. Kebanyakan daripada mereka musyrik. So, selain daripada Allah datangkan kerosakan supaya kita sedar, Allah datangkan ujian baik, baik atau buruk, semata-mata untuk sedarkan kita. Kemudian kita tidak hanya dituntut untuk duduk duduk tegak saja di situ. Tak, Allah suruh kita berjalan. Sebab engkau nak kembali pada Allah, kau perlu berjalan. Dan berjalan itu tujuannya untuk lihat. Lihat. Sebab selalunya manusia yang degil ini, yang mempertahankan status quo, kerana cara pandang dia amat terhad. Dia bertahun-tahun hidup di tempat yang sama. Cara pandang dia tak berkembang. Dia tak keluar. Dia tak keluar daripada kebuk pemikiran dia. Sebab tu Allah suruh berjalan. Dan ini adalah hujah yang diberikan kepada mereka yang degil untuk menerima kebenaran. Berjalanlah, berjalan. Fanzuru, lihat. Kaifa kana aqibatul ladina min qabl. Bagaimana Allah datangkan kemusnahan. So, berjalan itu tugasnya, tujuan kita untuk apa? Lihat, tengok. Dan melihat di sini, melihat dengan mata kepala sendiri. Allah tidak kata fabsiru, lihat dengan mata hatimu. Tak. Lihat dengan matamu. Fanzuru, nazara, lihat dengan mata. Apa yang kita nak kena lihat? Manusia-manusia
yang engkar. Manusia-manusia yang engkar. Kejap. Takkan kita nak kena perhati orang engkar? Oh, rupanya ayat ini ditujukan kepada mereka-mereka yang masih degil. Kau pergi tengok tu tempat kaum Lut. Kau pergi tengok tempat kaum Samud. Tengok mereka. Bagi orang beriman ada larangan untuk pergi ke situ. Ada larangan untuk pergi ke situ. Ada hadis yang melarang berkaitan melawat tempat-tempat yang Allah pernah kenakan azab pada manusia. Ini untuk orang yang tak beriman. Cuba tengok Allah pernah hapuskan mereka. Allah pernah hancurkan mereka. Kau nak macam tu ke? Supaya mereka kembali sedar. Kana aksaruhum musyrikin. Dan Allah kata kebanyakan dari mereka itu melakukan syirik. Kebanyakan daripada mereka itu melakukan syirik. Kenapa tak dimusnahkan semua sekali? Kalau kata mereka buat syirik, hapuslah semua. Biar tak ada keturunan. Ini kerana walaupun mereka ada yang tidak melakukan syirik, kan sepatutnya dihapuskan semua sekali, tapi tak. Tapi mereka hanya lihat apa yang terjadi. Mereka rasa selesa dengan apa yang mereka ada. Maka ada sebahagian yang tak melakukan syirik ini, dia tak nak tegur orang lain. Sebab dia tak nak kehidupan selesa dia terganggu. Dia tak nak terima kecaman semula. Jadi kalau aku tegur nanti aku yang dapat masalah. Baik aku tak payah tegur. Itu pun sama, serupa. Maka kalau kita pun redha dan tak tegur kesyirikan yang berlaku, maka jika datang suatu azab, tak perlu salahkan Allah. Kerana itulah kita perlu berusaha untuk terus menegur. Kana aksaruhum musyrikin. Kebanyakan daripada mereka melakukan syirik. So kebanyakan tu bukan semua. Ada yang tak buat. Tapi yang tak buat tu tidak menegur. Maka Allah azab semua. Kan dalam banyak-banyak dunia, siapa boleh tegur Arab Saudi daripada terus menerus buat konsert dekat Riyadh? Kak Liza boleh? Kak Syida boleh? Kita boleh tegur Arab Saudi. Jangan buat syirik. Tegur dalam hati lah Ustaz. Halloween hari tu tu. Ya. Wih, bersungguh-sungguh betul. Nak jadi hantu. Wih. So fa'aqim wajhaka lid-dinil qayyim min qabli an ya'tiya yaumun la maradda lahu min Allah yauma idzi yasadda'un. Oleh kerana itu, hadapkanlah wajahmu kepada agama yang lurus. Fa'aqim wajhaka lid-dinil qayyim. Ikutlah agama yang lurus ini. Ikutlah agama yang tegak ini. Ikutlah agama yang punyai, yang ada bukti serta dalil yang jelas. Maka untuk mengikut, kita bukan boleh ikut-ikut saja. Kita kena ada pengetahuan, ada ilmu terhadap apa yang kita nak ikut. Kerana dengan ilmu, manusia akan lebih yakin dengan apa yang dia tahu. Kena buka hati kita dan usahakan. Siapa yang tegur, hilang. Fa'atim wajhaka lid-dinil qayyim.
Sebab kita takut hilang tu kan, kita tak tegur. Hilang dari radar. Tiba-tiba dah tak ada dah Ustaz Nazri. Arwah dulu baik orangnya. Fa'atim wajhaka lid-dinil qayyim. Maka hadapkanlah wajahmu pada agama yang lurus. Nak menghadapkan wajah, kan kita hadapkan wajah ni dengan confident. Dengan confident. Tunjukkan wajah tu maksudnya kita cukup confident. Macam mana boleh datang confident tu? Sebab kita yakin. Macam mana boleh datang yakin? Sebab kita tahu. Confident datang selepas kita tahu. Datang pengetahuan tu setelah kita belajar. Macam kita ambil uduk. Berapa confident kita ambil uduk depan orang? Kan? Bandingkan dengan orang yang tak tahu. Dia tengok orang ikut. Okey, muka dulu. Tak, dia basuh tangan. Okey, basuh tangan. Kan? Lepas tu tengok orang tu kumur-kumur. Okey, dia pun kumur-kumur. Tak, mula-mula dia tak tahu benda tu kumur-kumur. Dia masukkan je air dalam mulut. Dia tengok orang masukkan air dalam mulut, dia pun masukkan air dalam mulut. Dia ingat orang tu minum. Dah 2-3 teguk, tengok orang tu buang balik. Rupanya buang. Buang balik. Gitu dia nak ambil contoh. So, confident perlu ada ilmu. Bila ada ilmu tu, tak perlu tengok buku dah. Kita buat tu. Fa'aqim wajhaka lid-dinil qayyim. Min qabli ayyatiya. Kamu kena confident, kena hadapkan wajah kepada agama yang lurus sebelum datang hari yang tak mungkin dapat ditolak dan hari itu didatangkan oleh Allah. Amalkan agama ini sebelum terlambat. Sebelum kita mati. Sebelum kiamat. Kerana bila kita mati tak boleh ditolak. Kiamat tak boleh ditolak. Suka atau tidak, kita tetap akan hadapinya. Dia tetap akan datang. Sama macam kalau kita dengar ramalan cuaca, esok Putrajaya hujan lebat semahunya. Tapi sebab kita ada planning besok, nak buat kempen dari rumah ke rumah, tak suka hujan, kita tutup TV. Tutuplah TV. Mana tahu besok tak hujan. Adakah dengan tutup TV itu, ramalan itu tak berlaku? So, seolah-olah benda yang akan datang ni memang tak boleh ditolak. Kiamat tak boleh ditolak, mati tak boleh ditolak. Yauma idzin yasadda'un, pada hari itu mereka akan dikelompok-kelompokkan, dipecah-pecahkan, dipisah-pisahkan. Why? Manusia ni dia degil bukan kerana dia personally, per individu dia degil. Sebab dia ada circle dan kumpulan yang saling membantu dan menguatkan. Orang-orang yang atheist, dia ada kumpulan dia, dia ada grup dia. So, pada hari akhirat nanti manusia akan dipecahkan. Dia akan ikut kumpulan masing-masing. Yang tak taat, dikelompokkan satu kumpulan. Yang taat juga dikelompokkan dalam satu kumpulan. Senang nak urus. So Allah kata, sebelum sampai hari tersebut, berusahalah sungguh-sungguh untuk agama ini. Man kafara fa'alaihi kufruh. Siapa yang kufur, dia tanggung sendiri. Siapa yang kufur, kafara telah kufur, maka mereka lah yang tanggung kekufuran mereka. Allah guna alaihi. Alaihi itu ke atas mereka. Beban, berat. Kekufuran itu dia tanggung sendiri. So itu jam, dia tak boleh nak
pinpoint, ini salah itu, ini salah ini. Walaupun dia dapat ilmu tu daripada guru yang salah mengajar. Dia tak boleh kata saya belajar daripada guru itulah salah. Sedangkan tugas kita, tanggungjawab kita, kita perlu dapatkan ilmu yang benar. Kan macam yang pengikut ayah Pin tu. Oh, kita orang masuk syurga. Kita orang ada Rasul. Confident gila baca tu. Macam mana dia boleh? Macam tu. Apa yang ayah Pin buat? Rasul Kahab buat. Sampai pengikut dia begitu taksub begitu. So, jangan taksub dengan individu, tapi taksublah dengan kebenaran. Carilah kebenaran. Kerana agama ini berdiri atas kebenaran. So, bila kufur, mereka akan tanggung sendiri dosa kekufuran tu. Dan dia tak boleh diletakkan di bahu orang lain. Kerana setiap manusia diberikan potensi yang sama. Potensi yang sama. Huwa jitabakum. Potensi yang sama. Akal yang sihat untuk fikir, untuk timbang mana yang betul, mana yang salah. Man amila salihan fali anfusihim yamhadun. Tadi siapa yang kufur, dia akan tanggung kekufuran tu. Siapa yang buat amal soleh, fali anfusihim. Kebaikan dari amal soleh tu untuk diri dia. Bukan untuk Allah, bukan untuk akhirat. Nak dekorasi akhirat tu, tak, bukan untuk malaikat. Tapi untuk diri dia. Fali anfusihim. Untuk diri dia. Dan ayat ni berbentuk basyir, berita gembira. Mereka yang beriman, buat amal. Dan mereka telah menyiapkan tempat yang baik untuk diri mereka. Yamhadun, kata akar dia Mahdi. Mahdi ni apa? Buai. Minal mahdi ilal lahdi. Buai. Kita panggil buai. Kenapa buai itu macam tu? Kan? Cuba Google gambar buai. Buai baby tu. Buayan baby. Dia bentuk macam tu kan? U macam tu. Kenapa bentuknya macam tu? Sebab dia sedang mimicking, dia sedang meniru pelukan ibu. Dia bukan buai laju-laju bawang putih, bawang merah. Tu lain. Itu buai orang dewasa, ini buai baby. Dia sedang meniru pelukan ibu. So, bila kita buat amal soleh, dan Allah kata amal soleh itu untuk diri dia, yamhadun, mereka sedang disediakan tempat yang selesa untuk diri mereka, umpama tempat itu seperti pelukan seorang ibu. Kenapa tiba-tiba Allah sebut macam ni? Ayat sebelum adalah tentang kerosakan yang nyata dan jelas dekat dunia ni. Jadi bila dunia ni dirosakkan oleh orang-orang yang tidak beriman, sedangkan orang beriman sedang berusaha siang malam untuk taat dan agar dunia ni semakin baik dan semakin baik, tapi akhirnya orang beriman ni tak jumpa tempat yang damai dan menenangkan tu. Hutan dah ditarah, tiba-tiba banjir. Rumah yang selama ni elok saja duduk kat situ, tiba-tiba banjir. Dan waktu banjir dekat Baling tu betul, tiap-tiap tahun akan berlaku banjir. Tapi tidaklah sampai merosakkan rumah tangga orang. Rumah tangga tu lain pula cerita kan.
Tak adalah merosakkan rumah. Banjir air naik itu biasa. Tapi bila sampai banjir yang merosakkan, tidakkah pernah kita terfikir dalam daerah Baling tu, berapa ramai orang yang bangun tengah malam, sembahyang menghadap Allah yang tak ada kaitan pun dengan kerosakan hutan. Orang semacam itu pun terjejas. Dan bila dia mula terjejas, dia rasa tak selesa. Selama ni aku hidup aman damai kat sini, rumah aku okey, sekarang rumah aku roboh. Dia hilang tempat yang selesa. Lalu Allah jamin siapa yang kekal buat amal soleh, kekal beriman, dia akan disediakan tempat yang begitu selesa seperti seorang anak yang kembali kepada pelukan ibu. Dan Allah tidak hanya berhenti menjanjikan satu perkara itu. Ayat seterusnya Allah sebut liyajziyal ladzina amanu wa amilus solihat. Supaya Allah beri pahala. Tadi kembali kepada tempat seperti pelukan ibu. Kemudian Allah kata kami akan beri balas ganjar kepada orang-orang yang beriman dan buat amal soleh min fadlih, daripada apa yang Allah bagi, min fadlihi, kurniaan yang special dari Allah. Allah tak sebut apa, tapi Allah kata ada sesuatu yang special yang aku bagi pada dia. Min fadlihi. Tu. Liyajziyal ladzina amanu wa amilus solihat min fadlih. Allah beri pahala, Allah beri ganjaran kepada orang-orang yang beriman dan amal soleh. Min dari fadlihi, kurniaan Allah. Apa dia? Allah tak bagi tahu. Dan kita tak tahu apa balasan lain selain daripada syurga. So Allah tak kata aku bagi di syurga. Tak. Allah kata aku bagi dia kurniaanku. Dan kemudian Allah kata innahu la yuhibbul kafirin. Aku tidak mencintai orang-orang kafir. Orang-orang yang ingkar. So kalau Allah kata A, Allah tak suka pada A, sedangkan sebelum tu Allah bagi tahu ada satu kelompok lain. Tatkala kita beriman dan buat amal soleh, maksudnya Allah cinta kepada orang beriman dan amal soleh. Allah tutup dengan cinta kat bawah. Allah tutup dengan aku tak cinta kepada orang-orang ingkar. Sedangkan sebelum tu Allah sebut perangai orang yang tak ingkar. So maksudnya orang-orang yang Allah cinta ini, Allah akan beri ganjaran dan kurniaan yang special dari sisi Allah. Hanya dengan melakukan ketaatan. Hanya dengan melakukan ketaatan. Kemudian, perenggan yang baru, wa min ayatihi. Oh, dekat atas tadi kan ada wa min ayatihi. Sambung ke sini ke? Mungkin juga sambung. Wa min ayatihi. Oh, bukan saja ada 6. Wa min ayatihi. Ini yang ke berapa ni? 7. Wa min ayatihi. Ayyursilar riyah. Daripada tanda kekuasaan Allah, dia mengirimkan yursil. Dia kirim. Kat mana lagi kita jumpa perkataan yursil? Kata akar dia
Rosalah ataupun risalah. Nanti dicairkan jadi Rasul. Allah utuskan Rasul. Benda tu penting tak penting? Penting. So, bila yursilar riyah, rupanya Allah kirimkan angin ini, dia penting. Sebab angin ni bawa berita gembira, mubasyirat. Allah guna angin untuk bagi tahu tentang berita baik. Angin yang datang itu sebagai tanda kejap lagi hujan. Nah, angin akan bawa awan, awan akan bawa hujan. So, tu pentingnya angin tu. Perubahan musim akan berlaku. Dan manusia boleh predik hanya dengan tiupan angin. Bayangkan dengan tiupan angin, sepoi-sepoi bahasa, tepi pantai itu kita dah sangat gembira. Itu tanda berkuasanya Allah. Hanya dengan tiupan angin. Hembusan badai, hembusan lembut. Yursilar riyah. Allah utuskan angin buat kita. Angin yang bertiup tu, especially untuk kita. Mubasyirat, dia bawa berita gembira. Tepi pantai kan angin berangin. Dia bawa berita gembira. So, bila berangin, kita cepat-cepat cari dan buat layang-layang. Bolehlah terbang layang-layang. Berita gembira buat kita. وَلْيُذِيقَكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ. Dan supaya Allah rasakan. Di atas tadi, azab juga dirasakan di hari akhirat. Sekarang ini, di dunia lagi, Allah sudah rasakan sebahagian kecil dari rahmatnya pada kita. Tiupan angin itu sengaja Allah bawa supaya kita dapat rasa sebahagian dari rahmat Allah. Sebab selalunya kita rasa ialah pengetahuan kita pun terhad. Kita hanya melihat angin yang bertiup tu, ini bawa awan. Sedangkan debunga-debunga yang dibawa bersama pun dibawa angin. Kan tanah-tanah yang subur, mineral-mineral subur daripada padang Sahara, ditiupkan angin, lalu dia menyuburkan hutan-hutan Amazon. Berapa jauh tu? Punya jauh. Daripada Sahara, Jazirah Arab, dia suburkan benua lain punya hutan. Itu dibawa angin. So, Allah beri kita sebahagian kecil dari rahmatnya, iaitu angin yang membawa rezeki dan rahmat Allah buat kita. Dia bawa hujan, dia sampaikan debunga, dan banyak lagi benda yang angin bawa yang kita langsung tak tahu. Dengan tiupan angin, burung-burung tu boleh migrate. Daripada utara ke selatan, selatan ke utara. Tu dia ikut arus angin. Dibawa oleh angin. Walitajriyal fulku bi amrih. Dengan angin juga. Kapal-kapal dapat berlayar. Bi amrihi. Dengan keputusan pemerintahan Allah. Tapi sekarang orang dah pakai enjin. Mana ada kaitan angin lagi kan kat laut? Wait. Angin itu yang mencorak. Angin yang bertiup itulah yang mencorak
perjalanan arus laut. Angin itulah yang mencorak perjalanan arus laut. Sekarang ni kapal pakai enjin dan dia dilengkapi oleh radar. So kapal bila nak bertolak, dia sudah baca daripada jauh ada ribut tak. So kalau ada ribut, dia divert supaya tak lalu ribut tu. Angin, ribut daripada siapa? Angin. Angin. Dan kalau kapal yang ada enjin sekalipun, dia melawan arus angin, melawan arah angin, perjalanan akan menjadi semakin lambat. Kalau dia ikut arah angin, perjalanan akan jadi lebih cepat dan lebih mudah. Dan kalau orang kata, sekarang Ustaz, mana guna kapal layar, kapal enjin ni dah. Itu untuk bawa petrol je, kita guna kapal terbang. Oh, kapal terbang tak guna angin. Berangin je aku dengar kan. Kapal terbanglah guna angin. So, angin kekal berperanan. Begitulah kita manusia ini sangat terhad pengetahuan dan Allah hanya guna angin untuk memastikan rezeki kita sampai. Huyo. Dengan kenderaan tu kan dia bawa barang-barangan yang banyak. Dalam banyak-banyak barang tu adalah rezeki kita. Tak mungkin kita boleh makan kurma ajwa tanpa dibawa oleh Kak Syida yang datang daripada Madinah, diterbangkan ke Malaysia, dibawa angin. Gitu. So angin. Walitabtagu min fadlihi. Supaya kamu dapat mencari kurnia Allah. Ayat di atas tadi apa? Siapa yang beriman, buat amal soleh, kan liyajziyal ladzina amanu wa amilus solihat. Allah beri ganjaran kepada orang beriman dan amal soleh, dan Allah balas dengan kurnia dia, special dari dia. Itu di sana. Di dunia, kita diarahkan untuk cari kurnia Allah ni. Apa kurnianya? Tak tahu. Tapi kita suruh cari. Ini antara benda yang Allah suruh kita buat. Cari. Walita bertabu. Cari kurnia dia. So, bila suruh cari, tu kurniaan lah tu. Bila suruh cari kurniaan. Bila suruh cari, itu perlu usaha dan tenaga. Dan fadlihi ini sangat luas. Sangat luas. Apa sahaja kurniaan Allah akan dapat. Min fadlihi. Wala'allakum tashkurun. So, kegagalan kita untuk berusaha cari kurniaan Allah mengakibatkan kita tidak bersyukur. Syukur ialah menggunakan sesuatu sesuai dengan kehendak pemberi. So, Allah dah bagi kita tulang 4 kerat dan kita tak berusaha untuk cari. Bukankah itu tak bersyukur dengan apa yang Allah beri? So, walita bertahu min fadlihi wa la'allakum tashkurun. Supaya kamu dapat mencari rezeki dan limpah kurniaan Allah. Dan supaya kamu terus-menerus bersyukur. Terus-menerus bersyukur.
Walaqad arsalna min qablika rusulan ila qaumihim. 46 tentang kapal-kapal, tentang angin. Dan angin itu Allah kata bawa rezeki. Dan Allah arahkan kita untuk cari supaya dapat rezeki dia tu. Dan bila dah dapat rezeki, tuntutannya supaya kita bersyukur. Dan sebelum itu telah pun diutuskan, walaqad arsalna min qablika rusulan ila qaumihim. Dan kami telah mengutus sebelum dari kamu beberapa rasul kepada kaumnya. Ayat ini tuju kepada kafir Quraisy. Sebelum kedatangan Nabi SAW, Allah telah berkali-kali menghantar para rasul kepada kaum-kaum mereka. So, bukan hanya Muhammad satu-satunya rasul, tak. Dia adalah rasul terakhir. Sebelumnya banyak lagi rasul-rasul. Faja'uhum bil bayyinat. Mereka bawa, mereka datang membawa keterangan-keterangan yang besar dan jelas. Rasul tu datang, dia bawa ajaran dan hujah yang benar lagi jelas. Dia bukan ajar benda yang samar-samar. Kan macam apa? Orang rumah kita mimpi, bang. Semalam saya mimpi, bang. Kenapa? Saya mimpi abang. Okey. Kenapa dengan saya? Abang ada isteri lain. Sudah. Kita tak tahu benda tu betul realiti ke samar-samar tu. Dalam mimpi dia yang tengok, dia ada bukti. Kita tak tahu nak buat macam mana. Abang pun tak tahu macam mana nak defend kali ni. Ayang dah cukup bukti dah tu. Ada gambar dia. Mari sini abang tengok. Tak boleh dibuktikan. Okey, kes tolak. Nabi datang ni bawa benda yang jelas. Ada sandaran, ada dalil. Dia bukan dalam bentuk samar-samar. Faja'uhum bil bayyinat. Ja'a datang dengan besar, datang dengan sungguh-sungguh. Dan bayyinat tu benda yang perkara yang jelas, senang untuk difahami. Fantaqamna minal ladzina ajramu. Lalu setelah para nabi dan rasul ini datang, bawa benda yang jelas, bila benda yang jelas ini ditolak, maka kami balas, fantaqamna. Kami balas orang-orang yang ajramu, yang berdosa. Bila Nabi dan Rasul ini bawa ajaran Tauhid, maka ramai dalam kalangan kaum itu menolak ajaran tersebut. Sekarang kita kena perhati, yang bawa ajaran, yang mengajar ialah para Rasul. Yang beri balasan Allah sendiri. So Allah nak bagi ingat pada musyrikin Mekah yang menentang Tauhid, jangan rasa selamat. Sebab dia tengok peribadi Nabi ni baik. Nabi ni lembut, Nabi ni sopan. So kalau setakat Nabi kata, kembalilah pada Allah, nanti kamu diazab. Dia jadi tak takut sebab Nabi orang baik. Kan macam bapa yang baik, bila dia kata, jangan buat macam tu, nanti Abah sebat. Dengan sebut macam tu, nanti Abah sebat ya, janganlah buat macam tu. Anak jadi tak takut sebab karakter bapa tu lembut, karakter bapa tu ialah bentuk bapa penyayang.
Sekarang Allah kata, fantaqamna, kami yang akan hukum mereka. Kami yang akan azab mereka. Allah tak kata Nabi yang akan azab. Tak, kami yang akan azab. Oh, sebelum tu bukan Allah suruh kamu, korang pergi jalan-jalan tengok tempat-tempat kaum tu. Nampak orang diazab? Sebelum ni kami pernah hantar Rasul kat situ. Kami yang azab bukan Rasul tu. Oh, beware. Sekarang kami bagi engkau Rasul. Kau tak ikut cakap dia? Kami sedang bersedia untuk mengazab kamu. Bila engkau tolak, wa kana haqqan alaina. Itu sudah cukup menjadi tiket buat kami. Ui, kejap. Lain. Tadi Allah kata, naqamu, kami yang akan azab orang-orang yang mujrim, orang-orang yang berdosa. Kemudian Allah kata, wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Menjadi kewajipan ke atas kami untuk membantu orang beriman. Oh, kusangkakan menjadi kewajipan bagi Allah untuk balas dosa orang-orang jahat. Tapi rupanya tak kala para Nabi dan Rasul bawa berita gembira, bawa dalil-dalil, bawa hujah, ada dua golongan. Satu golongan yang menerima, satu golongan yang menolak. Sekarang Allah bagi tahu golongan yang menolak, kami akan azab. Manakala golongan yang menerima wajib untuk kami tolong. Wow. Allah mewajibkan ke atas diri dia untuk membantu orang beriman. Kita tak boleh paksa Allah. Allah yang wajibkan atas diri dia. Dan ini berita yang super menggembirakan. Sebab bumi sudah semakin hancur. Kita sudah tak rasa selamat. Dan Allah kata, kami akan pastikan engkau akan dapat rangkulan ibu. Dan ayat ini pula kata pada orang beriman, jangan risau. Wajib bagi kami untuk tolong kamu. Maksud kita juga Ustaz. Ya. Allah kata wajib. Haqqan alaina. Nasrul mu'minin. Wah. Dengan ayat ni je, kita rasa sudah sangat bahagia. Kita rasa sudah sangat bahagia. Dan benda ni berita yang sangat menggembirakan. Terutamanya berkaitan dengan keselamatan kita orang beriman. Allah jamin selamat. Allah jamin selamat. Kalaupun mereka diuji, diduga di dunia, mereka akan tetap dapat balasan yang baik di akhirat nanti. Kerana pengertian selamat di sisi Allah adalah sejahtera daripada bakaran neraka. Allah tak kata dekat dunia selamat daripada rajaman kata-kata netizen. Tak. Selamat adalah sejahtera di akhirat nanti. So, tinggal lagi dengan janji dari Allah yang bertubi-tubi ini. Kan daripada tadi kita baca macam Allah beri amaran yang keras kepada orang-orang yang melawan, orang-orang musyrik, orang-orang yang mujrim, ajramu, mujrim. Rupanya dalam pada memberikan peringatan yang keras tegas begitu. Dalam masa yang sama untuk orang beriman, bertubi-tubi pula Allah bagi tahu jaminan keselamatan, jaminan untuk dapat fadlihi,
kurnia dia, jaminan untuk dapat keselesaan, yamhadun seperti pelukan ibu, dan di sini kewajipan untuk orang beriman ni dibantu. Wow. Kemudian ayat seterusnya adalah ayat tentang hujan. Awan dan hujan. Allahul ladzi yursilur riyah. Tadi ayat tu dimulakan dengan wamin ayatihi. Daripada tanda-tanda kebesaran dia. Rupanya masih ada orang yang take for granted. Ya ke hujan ni datang dari Allah? Bukan hujan ni dia ada kitar dia ke? Matahari panaskan air jadi uap sampai ke tempat sejuk, aku pun cair. Lihat dalam air nampak bayang-bayang. Itu lagu lain-lain. Dia jadi kumpulan awan di atas, kemudian dia jadi kristal, lepas tu sampai tempat tertentu dia jadi hujan, begitu kan? Kali ini Allah ambil kredit, dimulakan dengan nama dia. Allahul ladzi yursilur riyah. Allah lah yang mengutuskan Rasul. Guna Rasul, Allahul ladzi, Allah yang utuskan Rasul berbentuk angin, mengirim angin, dan dalam ayat sebelumnya Allah kata angin ini berita gembira. Rasul itu juga berita gembira. Sweetnya. Nabi itu disamakan dengan angin. Nabi bawa berita gembira. Angin tu juga bawa berita gembira. Rasa soothing. So tuan-puan, kalau kita rindu pada Nabi SAW, berdiri depan kipas. Pergi ke tepi pantai. Rasai kelembutan angin yang meniup. Rasa soothing, rasa nyaman, rasa damai. Begitulah Nabi kepada kita. Kita rasa soothing, nyaman, damai. Wah. Oh iya. So, pergi tepi pantai itu bukan hanya lihat, bukan hanya dengar desiran apa? Deruan ombak. Tapi kita merasai kasih sayang Nabi. Kan kadang angin tu tiup, kita rasa macam didakap, dipeluk. Wah. Bila Allah buat perumpamaan perbandingan Rasul dan Riyah. Kedua-duanya bawa berita gembira. Dan Allah tekankan sekali lagi bahawa angin itu adalah tertakluk dalam arahan dan urusan Allah. Allah lah yang menghantar angin itu. Fatuthiru sahaba. Lalu angin itu dia menggerakkan, membawa awan. Allah gerakkan angin dan mengapungkan awan. So angin itu tugas dia, awan-awan yang kecil-kecil yang terbentuk tu, macam dekat belakang Kak Liza, awan-awan itu dikumpulkan, digerakkan oleh angin, lalu mereka bergabung menjadi awan-awan yang lebih besar. Berapa berat awan tu? Tak tahu berapa berat. Tapi bertan-tan, beratus ribu tan di atas sana. Dan Allah jadikan dia terapung kerana angin. Faya bersutu dan Allah bentangkan. Bila sebut tentang bentangkan,
kita tak pernah pun melihat secara serius pembentukan awan di langit. Awan mana yang hasilkan hujan, awan mana yang tak hasilkan apa-apa. Allah kata, kami bentangkan di langit awan tu kaifa yasha, sebab seperti mana yang kami nak. Ingat lagi nanti di akhirat Allah bentangkan bumi ini. Allah bentangkan bumi ini, begitulah kalau nak tengok, nak ingat akhirat bagaimana bumi ini dibentangkan, lihat awan-awan yang Allah telah pun bentangkan seperti mana yang Allah nak. Kak Syida kalau tak ada buat apa-apa, pagi-pagi pacak kamera dekat depan rumah, dekat balkoni ke, snap gambar satu arah langit dan lihat awan yang terbentuk. Katalah kita ambil gambar pukul 7. Hari ini pukul 7, besok pukul 7, 365 hari, tengok gambar awan yang terbentuk kat situ, sama tak? Ada tak hari yang sama bentuk awan? Tak ada. Dan bentuk awan tu tidak pernah kehabisan idea untuk datangkan bentuk yang baru setiap hari. Warnanya berbeza, bentuk awannya berbeza, ada kalanya bendung, ada kalanya hujan, ada kalanya panas. Faya besutu fis sama'i kaifa yasha. Allah bentangkan di langit itu menurut apa yang ada ke atas kita, menurut apa yang Allah nak. So, kadang kalau kita tengok indahnya langit, kita rasa macam nak pergi ke situ. Kan kita rasa macam seronok, aman. Allah nak bagi tahu, rasa seronok dan aman tu Allah yang letak. Rasa indah tu di hati Allah yang letak. Wa yaj'aluhu kisafa. Dan kami jadikannya kadang-kadang bergumpal-gumpal. Macam awan apa? Mamutus. Mamatus apa benda entah. Mamasap tak tahulah. Lebih kurang macam itulah. Bergumpal-gumpal. Fatarul wadqa. Lalu kamu lihat hujan dari celah-celah tu. Kamu lihat al-wadqa yakhruju min khilali. Hujan keluar daripada celah-celah dia. Kisafan ni, wa yaj'aluhu kisafa. Kisafan ni maksud dia gelap. So bila awan tu berlapis-lapis, dia jadi gelap. Dia mula jadi gelap. Al-wadqa maksudnya hujan. Dan wadqa ni mana-mana jenis hujan. Hujan lebat ke, hujan renyai-renyai ke. Tu. Berbeza dengan istighas. Istighas ni hujan sangat lebat. Itu istighas. Kalau wadqa, apa-apa jenis hujan pun. Yakhruju min khilali. Sebab ada banyak pendapat tentang kalimah kisafa. Kisafa tadi apa? Gelap. Gelap. Qatadah kata kisafa ialah bergumpal-gumpal. Sedangkan yang lain mengertikannya sebagai bertindih-tindih. Bagaimana yang dikatakan oleh Qatadah. Yang lainnya juga mengatakan berwarna hitam. Kerana banyaknya kandungan air sehingga terlihat gelap. Berat lagi dekat dengan bumi. Yang tragedi dekat dekat Gunung Jerai, beberapa minit sebelum hujan lebat tu dia nampak awan yang begitu gelap memayungi sekitar Gunung Jerai tu. Fa idza asaba bihi may yasha. Bila hujan itu mengenai tubuh badan hambanya. Mayasya, siapa-siapa yang dia nak, min ibadihi. Kadang hamba Allah ni sedang pandu Grab.
hujan turun kena pada tubuh badan hamba Allah tu. Idahum yastabshirun. Tak semena-mena orang itu gembira. Berapa kerap dah waktu tua-tua macam ni kita mandi hujan? Memang kita akan rasa tu je tak bila bukan kita nak rasa macam walaupun kita rasa macam oh hujan lah, tapi kita rasa bila hujan tu jumpa pada kita rasa macam lain macam perasaan kita. Tak rasa macam benda tu macam mandi yang kita tak minta kan, basah. Dia rasa macam dia tak adalah rasa macam marah tapi rasa macam ada sesuatu yang kita rasa macam alhamdulillah kena hujan lah, hari ni hujan. Macam tu Ustaz. Tak tahu. Sebab kita rasa zaharul fasadu fil barri wal bahri tu. Kita rasa hujan tu dah tak selamat. Sedangkan Allah kata sebaliknya. Fa idza asaba bihi man yasha'u min ibadihi idahum yastabshirun. Cuba sesekali mak-mak ni heret anak-anak, jom kita mandi hujan. Mak ni buang tebiat. Sebab mak nak rasa keseronokan yang Allah sebut dalam Quran. Kan? Janganlah waktu mula-mula tercurah tu, itu mungkin sebab dah banyak bahan kimia kat udara dalam 10 minit pertama tu, dah tentu dia bawa benda yang kotor daripada udara. Tapi setelah 10 minit semuanya sudah turun dan udara sudah semakin bersih dicuci. Why not? Kan? Tapi setelah kita tunggu 10 minit dah berhenti pula. No. Kan ayat ni dikata idahum yastabshirun, tiba-tiba mereka menjadi gembira. Cuba tengok macam orang-orang Arab, ialah tempat mereka dah lah jarang-jarang hujan. Ada banyak je pencara DQ yang Arab tu, bila datang kali pertama kat sini, ambil daripada airport nak pergi ke Darul Quran, tengah jalan hujan. Dia suruh driver tolong berhenti, dia buka keluar pergi, main hujan tu. So dah puas dia main, masuk kereta, senyum-senyum. Basah-basah lah. Senyum-senyum. Sebab happy. Macam kita tengok snow kan, tak pernah ada dekat tempat kita. So Nabi juga suka pada hujan. Bila hujan turun, ialah itu ikut kepada bagaimana kita menanggapi dunia sekarang ni. Kalau tadi kita kata udara kita sudah tidak begitu bersih, so tunggulah 2-3 minit selepas hujan tu turun. Dengan tanggapan, hujan sudah pun membersihkan chemical bahaya dekat udara. Sebab ada hadis daripada Anas, hujan turun membasahi bumi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buka baju baginda sehingga hujan membasahi baginda. Maka kami bertanya, wahai Rasulullah, kenapa engkau buat begini? Baginda jawab, kerana sesungguhnya hujan ini baru sahaja Allah cipta. Punyalah kita tak faham bagaimana hujan itu diciptakan sehingga kita rasa hujan yang turun hari ini sama dengan yang semalam. Sedangkan Nabi melihat hujan yang baru turun, ini ciptaan baru dari Allah. Allah baru cipta, kena pula pada tubuh badan kita. Kan tadi Allah kata, kami beri rezeki, engkau cari rezeki, kita pula tak cari rezeki dia tu. Tapi sekarang ni hujan turun waktu petang. Petang-petang pula kadang saya jadi imam. Dengan baju-baju tu pula basah kan? Jadi pula imam, makmum terkejut. Pak Imam basah-basah ni. Saya baru merasai nikmat. Allah baru cipta hujan kena tubuh badan saya. Happy saya. Lain macam lah. Lain macam.
So rupanya menjadi sunnah untuk kita kenakan sedikit air ke kulit kita bila hujan mula turun. Tak perlulah sampai lencun macam tu, takut demam kan. Tapi basah-basah sikit tu okeylah kot. Begitu. Wallahu alam, saya kembalikan kepada moderator. InsyaAllah Ustaz. Seronoknya tak ada buat ayat pasal hujan, angin, awan dan hujan ni. Aku terasa. Betul kecil-kecil tu suka sangat. Kalau hujannya memang tak lekat dalam rumah lah. Memang duduk bawah cucur atap tu kan. Laju je. Memang best sangat. Tapi tak ada pula demam budak-budak dulu tak. Sebab mungkin Tak demam ada pun. pencemaran. Tapi sekarang anak-anak kecil pun suka. Kalau macam anak saudara kau pun kalau hujan laju je. Kita lah duk marah, nanti basah rumah lari licin lah apa. Dia orang lari je pergi mandi kan. Memang suka macam tu. InsyaAllah. Ni Ustaz kan lepas ni kalau hujan turun, jangan cepat-cepat nak lari lah. Maksudnya kita kena menghayati hujan sebenarnya kita kena ingat. Itu dalam ciptaan baru Allah. Maksudnya Ustaz, maksudnya setiap hujan turun tu ada sesuatu yang Allah nak bagi kat kita melalui ciptaan terbaru dia kan. Macam kata bila hujan turun, tanah tu kan suburkan tanah kan, kata kita nampak rumput-rumput hijau semua. Mungkin ciptaan tu dekat situ ke daripada kita nampak dari zahir mata kita lah kan. Kalau kita kata ciptaan Allah tu mungkin kita tak nampak, tapi dengan depan mata kita sendiri. Bila hujan turun, pokok tu kena balik semula, segar buka situ. Mungkin itu Ustaz. Ciptaan barulah tu. Dia baru tumbuh. Dia makin subur, makin segar. Itu kan ciptaan baru. Kita je yang merasakan, ini benda sama je. Bila kita dah buat kerosakan, kan dah lah kita tak taat, kita buat kerosakan. Bila Allah datangkan pula ciptaan baru, kita tak hargai. Teruk betul kita ni. Maksudnya kan Ustaz, kadang-kadang orang umut hujan kan, ada hujan sekarang kan. Tapi kena fikir positif lah, sebab ada benda lain yang perlukan ciptaan baru Allah tu kan. Pokok-pokok, tanah tu perlu digembur, perlu orang kata untuk dia nak hidupkan tumbuhan lain, dia perlukan zat-zat dari alien yang Allah bagi tu. Maknanya kat situ lah. Ustaz, Masya Allah Ustaz, Masya Allah, Alhamdulillah. Satu lagi memang barulah sebab proses kitaran tu berlaku setiap hari, bukan hari yang sebelumnya. Setiap hari berlaku. Jadi pergerakan awan dan angin tu pun menolak setiap hari. Jadi memang yang tu baru. Ciptaan Allah yang baru, subhanallah. Jadi terkagum-kagum. Tambah bila Ustaz cakap tadi, rasa sedih pula. Rasa pelukkan Rasul melalui angin tu kan. Angin. Itu macam Nabi. Macam, ya Allah, selama ni kau tak pernah terfikirlah sampai tahap macam tu. Sampai keadaan dia macam tu. Rupanya Allah samakan Rasul tu dengan angin yang bawa satu belayan kepada kita. Subhanallah. Jadi macam lepas ni, kalau kita rasa angin tu, kita kena rasa lah. Itulah. Maksudnya macam ni. Maksudnya angin tu, kesiasaan kita pada angin tu, sebenarnya kita kena tafsirkan angin tu ibaratkan macam Rasulullah SAW lah. Dia Allah turunkan dia, utuskan dia tu sebenarnya untuk menselesaikan kita, untuk komfortkan kita, dan kita akan merasa yang itu macam kata kesesaan itu adalah Rasulullah punya. Dia yang menselesaikan kita, dia menjaminkan yang kita, ya Allah, kita akan ke syurga dengan kita ikut dia lah. Macam tu Ustaz. Sebab Al-Quran, sebab Rasulullah diturunkan Al-Quran kepadanya, dan Al-Quran itu adalah satu bashar, pembawa berita gembira kan. Macam mana kita angin yang mendamaikan jiwa kita. Macam itulah bila kita ada masalah. Apa pun memang kita rujuk Quran kan. Betul. Itulah sebenarnya. Ya, alhamdulillah Ustaz, kita dah terlewat dah Ustaz pada kerjakan nanti. Alhamdulillah banyak. Terima kasih banyak Ustaz. Jazakallah khairah. Ilmu yang sangat sentuhlah Ustaz hari ini. Sebab dia berkaitan dengan alam. Benda-benda yang kita nampak setiap hari. Alhamdulillah. Jadi terima kasih Ustaz, kita akhiri dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik, wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua, terima kasih. Terima kasih Ustaz, terima kasih semua. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Terima kasih Laila. Terima kasih lah. Ya Allah, sahabat-sahabat semua.
hari ni kita berbicara berkenaan dengan angin. Sekarang ni Allah bagi kita rezeki, hari-hari kita hujan. Janganlah bersangka buruk dengan Allah. Jangan bersangka buruk dengan kurniaan Allah kita. Ada benda Allah bagi kita kan. Kita ramai yang merungut-rungut bila hujan. Itulah ya Allah, bila kalau kita tak faham macam kita belajar ni, kita rasa macam tu lah, kadang rasa macam banyak dengan musibahnya. Tapi di sebalik tu ada benda yang perlukan, sesuatu yang baru Allah turunkan tu. Kalau kita rasa tak perlu, benda lain perlu sebenarnya. Cakap tadi lah pokok-pokok semua kan. Allahu Akbar. Dulu Pokok saya. Dulu pantang hujan, berlari pergi mandi hujan. Oh, no, bukan main. Betul. Betul Katun. Sekarang Kak Tun kena hujan sikit pun dah demam. Sekarang kena rebah je, tak payah kenyang-kenyang hujan pun dah demam. Semua kan. Kan kan banyak celah kan. Sikit Dulu tak ada, memang original je. Saya main juga hujan. Saya berkebun kan. Ada pengalaman main hujan masa kecil memang rugi lah. Kecil memang lah banjir-banjir lagi. Habis ingat budak-budak sekarang kan kesian kita larang main hujan kan. Betul. Kenang-kenangan dia orang nanti tu. Dengan hujan turun ke atap pun dah seronok. Betul. Atap pula zing kan, dengar lagi kuat. Bunyi kan. Okeylah. Terima kasih semuanya. Jazakallah khairan katsiran. InsyaAllah kita jumpa hari nanti ya. 2 sesi kita bersama dengan paginya Ustaz Syamil dan harinya dan pukul 11 tu Ustaz Endang ya. Bersambung tu kita. So hari Jumaat tu kita macam all out sikit lah masa kita kerja. Tak apa, esok kita rehat. So tak ada kelas. Hari Jumaat nanti insyaAllah. Terima kasih semua. Sampai jumpa lagi pada hari Jumaat insyaAllah ya. Jazakumullah khairan katsiran sahabat-sahabat semua. Dengan itu saya sesikan pagi ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Puan Syida. Terima kasih semua. Terima kasih Puan Liza. Sama-sama Kak Nasimah.